Kementerian Pendidikan mendedahkan 442 pelajar sekolah rendah dan menengah daripada 5.1 juta pelajar dibuang sekolah. Pemasangan kamera litar tertutup CCTV hanya akan dipasang di sekolah yang dikenal pasti mempunyai rekod masalah disiplin. Ponteng sekolah mencatatkan rekod selaku disiplin tertinggi dalam kalangan pelajar sekolah. Membabitkan pelajar seperti isu ditampar guru. Gantungan pelajar yang didapati bersalah dalam kes buli. Pasti berdepan masalah disiplin yang membimbangkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Sofia binti Usin yang memegang nombor kad metrik di 2019-209-1849. Okey, pada hari ini saya ingin mengulas mengenai masalah disiplin pelajar di sekolah. Sebelum saya mengulas mengenai masalah disiplin di sekolah ini, saya ingin memberi pengenalan sedikit mengenai disiplin ini. Apa itu disiplin? Okey, saya akan menerangkan mengenai disiplin ini. Disiplin ini merupakan peranan yang penting ke arah pembentukan sesiap pelajar. Hal ini kerana ianya adalah salah satu komponen penting dalam sistem persekolahan yang berkait rapat berkenaan dengan tata tertib, tata susila, keadaan, akhlak dan kesopanan pelajar tersebut. Perkataan disiplin ini juga membawa pengertian yang begitu luas, sama ada pengertiannya negatif ataupun pengertian yang positif. Walau bagaimanapun, pengertian negatifnya sering menjadi tumpuan dan menjadi salah satu isu yang amat popular jika ia melibatkan individu ataupun kumpulan yang rapat dengan masyarakat. Oleh itu, saya ingin mengupas sedikit mengenai isu masalah disiplin pelajar ini. Seperti yang kita sedia tahu, pelajar pada zaman kini terlibat dalam pelbagai aktiviti jenayah dan kegiatan yang tidak bermoral yang amat membimbangkan pelajar. Okey, hal ini kerana pelajar pada zaman milenium ini terlibat dalam gejala negatif, terutamanya pelajar sekolah menengah. Sebagai contoh, aktiviti yang selalu menjadi kebiasaan pelajar sekolah ialah aktiviti ponteng sekolah, terlibat dalam pengambilan dada, kegiatan haram. Kegiatan haram ini macam perlombaan haram dan berlakunya vandalism dan sebagainya. Namun begitu, terdapat juga faktor-faktor yang menyumbang untuk berlakunya lagi masalah disiplin pelajar ini di sekolah. Oleh itu, saya ingin memberi beberapa faktor yang terlibat. Antara faktor yang terlibat, yang pertama ialah faktor sikap pelajar tersebut. Hal ini kerana masalah kemerosotan disiplin di sekolah bergantung pada individu tersebut, di mana kurangnya keimanan dan daya ketahanan diri dalam kalangan pelajar lagi mempercepatkan pengaruh yang tidak baik untuk masuk ke dalam diri pelajar tersebut. Hal ini akan menyebabkan pelajar itu mudah untuk bertindak mengikut perasaan tanpa mengira batasan dan pelajar itu akan mudah terjebak dengan gejala yang tidak baik. Contohnya, jika rakannya itu menghasutnya untuk melakukan perkara yang tidak baik seperti ingin ponteng sekolah, dia akan mudah terpengaruh kerana kurangnya keimanan dan ketahanan dalam diri sendiri untuk tidak mudah terpedaya dengan pengaruh rakan mereka. Faktor seterusnya iaitu faktor kedua, faktor rakan sebaya. Faktor rakan sebaya di dalam persekolahan adalah kumpulan rujukan pelajar yang memberi sokongan moral dalam mencari identiti diri sendiri dalam pembentukan imej. Hal ini kerana pada peringkat remaja, rakan sebaya memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan mereka. Disebabkan rakan sebaya ini juga akan membantu perkembangan diri kerana rakan sebaya berpengaruh untuk membentuk akhlak dan pribadi remaja di sekolah maupun di luar kawasan sekolah. Tetapi di sebaliknya, rakan sebaya yang tidak mempunyai akhlak yang baik akan mempengaruhi rakannya ke arah yang tidak baik. Ini akan mempengaruhi lagi masalah disiplin pelajar. Contohnya, jika rakan kita itu mempunyai akhlak yang baik seperti rajin ke sekolah, rajin mengulang kaji, rajin belajar, patuh perintah guru dan juga tidak melanggar peraturan sekolah, serta merta kita akan mengikuti perangai kawan kita tersebut. Di sebaliknya, jika kita mempunyai kawan yang akhlaknya tidak baik seperti
suka ponteng sekolah, melakukan vandalisme, melawan guru dan juga melanggar peraturan sekolah, serta-merta kita akan juga mengikuti perangai kawan kita tersebut. Faktor yang terakhir iaitu faktor yang ketiga ialah faktor keluarga, di mana keluarga ini juga mempengaruhi dalam perkembangan kondisi kanak-kanak. Keluarga yang lengkap terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak ini mampu untuk membentuk minda yang sehat. Ini kerana kasih sayang yang merupakan unsur penting untuk membantu pembentukan minda anak-anak. Selain itu, keluarga ini juga dianggap sebagai ejen sosialisasi yang amat penting. Ini bermaksud bahawa perubahan dalam masyarakat seolah-olah mencerminkan lagi perubahan gaya pengasuhan anak-anak yang lebih disukai. Oleh itu, remaja yang berada dalam lingkungan keluarga yang berpecah belah akan merasai kesan yang buruk pada perkembangan kondisi mereka. Sebagai contoh, likuan yang dilakukan oleh remaja pada masa kini merupakan hasil daripada mental ibu bapa dan juga didikan ibu bapa, anggota keluarga dan juga sekitaran kejiranan yang tidak terkawal dengan baik. Hal ini akan menyebabkan lagi anak-anak mereka untuk mudah bermasalah dan mudah untuk terjebak dalam aktiviti sosial yang tidak bermoral seperti ponteng sekolah, malas untuk ke sekolah, melawan guru, melakukan vandalisme, mencuri dan sebagainya. Oleh itu, tingkah laku ibu bapa haruslah menjadi model kepada anak-anak mereka untuk membentuk tingkah laku yang positif. Dan keluarga juga merupakan unit terkecil dan paksinya paling terpenting kepada pembentukan sesebuah masyarakat. Okey, kesimpulannya, kemerosotan disiplin pelajar ini, terutamanya pelajar sekolah menengah, perlu dipandang serius oleh semua pihak supaya ianya tidak berlanjutan lagi. Malah, jika terbuka sesetengah sekolah yang mendedahkan kes salah laku pelajar, mereka perlu dipuji dan patut dicontohi kerana jika disorok sampai bila-bila pun masalah ini tidak dapat diselesaikan dan para guru terpaksa berdepan dengan pelajar yang bermasalah. Sampai di situ sahaja saya mengulas mengenai masalah disiplin ini. Sekian, terima kasih.